Okay guys, so let's continue with 4.3 part 4 in today's lesson. So what we are going to look at, kita akan tengok ini guys, 4.3C, di mana in this lesson, okay, I'm going to teach you macam mana kita nak illustrate the hybridization of the central atom. Okay, when we say illustrate ni guys, dia lebih kepada kita lukis lah. Kita lukis macam mana kita nak melukis orbital untuk menunjukkan berlakunya proses hybridization itu. Okay, and then apa lagi yang kita akan bincang pada pagi ini, kita akan tengok juga macam mana juga kita nak draw overlapping of orbitals yang berlaku pada antara central atom yang berlaku hybrid dengan surrounding atoms. Okay, dan bukan setakat melukis saja, saya akan cuba explain juga, selain daripada melukis, you guys juga perlu buat sedikit explanation berdasarkan kepada apa yang you guys dah lukis. So apakah yang perlu you guys masukkan dalam the explanation. So itulah guys apa yang kita nak bincang pada pagi ini. Okay, so kita teruskan dengan the first part of this lesson, di mana kalau you guys tengok hari ini saya akan fokus pada 3 jenis sahaja hybrid orbitals. Kan kalau you guys masih ingat lagi dalam lesson yang lepas, dalam part 3 saya dah explain kan, hybrid orbitals ada berapa? Ada 5 guys. There are 5 types of hybrid orbitals. Kita ada sp, sp2, sp3, sp3d dan sp3d2. Cuma untuk lesson kita this morning, I'm going to focus on the first 3 dulu. SP, SP2, SP3. Yang SP3D dengan SP3D2 itu insyaAllah saya akan cover dalam next lesson. Tak sempat lah untuk kita nak cover everything hari ni. Jadi untuk lesson hari ni, saya akan fokus pada SP, SP2 dan SP3 guys. Right, so let's start with the first hybrid orbital dulu. Kita akan tengok sp hybridization. Okay, sp hybridization. Okay, so to discuss this, I'm going to use satu example dekat sini. Saya akan gunakan contoh yang paling mudah dulu lah. So here I'm using gaseous beryllium chloride. Okay guys, so seperti mana yang saya dah mention dalam in the last lesson kan, whenever kita nak predict, the type of hybrid yang berlaku pada central atom ini, okay, so firstly, you guys kena buat apa? Ingat lagi tak, kena buat apa? From the given molecular formula here of beryllium chloride, what should we do first? Lewis structure? Yes, correct. We need to draw the Lewis structure. So if we draw the Lewis structure for beryllium chloride, this is how the structure looks like. Okay, cuma dekat sini saya masukkan juga bond angle, bond angle because saya cuba juga relate dengan molecular shape lah, di mana kalau kita tengok daripada this molecular geometry ataupun this Lewis structure of beryllium chloride, kita dapati the bond angle between the two bonding pairs is 180 degrees. So ini menunjukkan apa? According to Vesper theory, what was the molecular shape predicted by Vesper theory? Kalau kita tengok based on this molecular shape guys, ini bentuk apa? Linear. Linear. Daripada Vesper theory, the molecular shape of beryllium chloride adalah linear. Okay, cuma kali ni guys, kita nak cuba predict the shape of beryllium chloride ini, but this time we don't want to use Vesper theory. Kita nak predict the molecular shape berdasarkan VB theory, valence bond theory. Dan valence bond theory dah menjelaskan apa? Covalent bond, macam mana covalent bond terbentuk? Through overlapping of orbitals. Maksudnya bila orbitals dengan orbitals ni overlap, kan? Overlap, so itu akan membentuk covalent bond. Okey, dan overlapping of orbitals ini kan boleh berlaku dalam 2 cara. Satu, dia overlap secara end to end. Kan? End to end, hujung ke hujung, itu akan membentuk sigma bond. And kalau dia overlap secara sideways, contohnya macam PY dengan PY, PZ dengan PZ kan, dia overlap kan. So itu akan membentuk pi bond. Okay guys, right, and then actually saya cuba recap baliklah apa yang telah diterangkan dalam the first 3 lessons yang lepas. Okay, and then kita ada sigma bond kan. So sigma bond ini you guys kena ingat
every single bond adalah sigma bond. Okay, every single bond adalah sigma bond. So kalau kita ada double bond consists of 1 sigma, 1 pi. Tetapi kalau triple bond guys, triple bond, kita akan ada 1 sigma, 2 pi bonds. 1 sigma bond, 2 pi bonds. Okay, so let's look at beryllium chloride guys. So kita tengok dekat beryllium chloride ni, nampak tak? Beryllium dia buat berapa sigma bonds? Ada 2 sigma bond guys. See, 1 sigma and the second sigma. Nampak? Ada 2 sigma bonds. Okay, so kalau you guys tengok dekat sini, kalaulah beryllium ni sebagai central atom dan dia perlu buat 2 sigma bonds, so meaning that beryllium guys perlu sediakan berapa unpaired electrons. Sekarang kita tahu beryllium dia akan buat 2 sigma bonds. Kan 2 sigma bonds. So bila dia buat 2 sigma bonds, so meaning that beryllium guys dia kena prepare 2 unpaired electrons. 2 unpaired, ingat tak unpaired electrons, elektron tidak berpasangan. Okey, kenapa dia kena sediakan 2 unpaired elektron? Sebab setiap satu unpaired elektron itu akan overlap dengan klorin. Sebab tu beryllium kena sediakan 2 unpaired elektron. Okey, but adakah beryllium ada these 2 unpaired electrons? So itu yang kita nak tengok guys. Jadi sekarang ni apa kita akan buat seterusnya? Selepas tu guys dah draw the Lewis structure, okay, so kita akan buat pula valence electrons in beryllium. Okay, kita tahu beryllium berapa dia punya electron configuration guys? Beryllium, Z dia berapa? Z dia 4 kan? So kita akan ada 1s2, 2s2 guys. So ini adalah electron configuration of beryllium. Dan kita tahu beryllium ada berapa valence electrons? Beryllium has 2 valence electrons in 2s orbital. Kan, dia ada 2 valence electrons in 2s orbital. And then guys, kalau kita draw valence orbital diagram of beryllium at ground state, so inilah dia. Okay, 2s2. Okay, 2s2. Ini adalah valence electron configuration ataupun valence electrons orbital diagram untuk beryllium pada ground state. Okay guys, kalau you guys tengok dekat sini, beryllium ada berapa valence electrons? Ada 2. Betul, beryllium ada 2 valence electrons. But the problem here is guys, these 2 valence electrons berada dalam bentuk lone pair. Lone pair, kan lone pair. Ataupun kalau dalam Lewis dot symbol tu dia 2 dots, kan 2 dots tu, lone pair. Okay, cuma sekarang ni untuk beryllium guys, untuk dia nak membentuk 2 sigma bonds, beryllium perlu sediakan 2 unpaired electrons. So right now at ground state, beryllium ada 2 valence electrons, tetapi these 2 valence electrons are not unpaired electrons. Dia adalah pair. Nah, dia adalah pair, dia bukan unpaired electrons. Sebab apa dia kena jadikan unpaired electrons? Because dia nak form 2 sigma bonds guys. 2 sigma bond. So right now apa yang beryllium ni akan buat? Okey, sekarang kita tahu dalam N2 ataupun energy level, second energy level, ada 2s orbital dan juga ada apa guys? Ada 2p orbitals. Kan ada 2p orbitals. Dan at this moment pada ground state ini 2p orbitals are unoccupied. Masih kosong. Kosong, belum ada, tidak ada apa-apa elektron. Okey. Jadi sekarang ni macam manakah beryllium ini dia nak prepare 2 unpaired electrons? Okey, jadi caranya adalah guys, dia akan buat apa? Itulah apa yang beryllium akan buat. Dia akan promote one of this electron ni daripada 2s ni, dia akan promote masuk dalam 2p. Ataupun kita katakan one of the electron in 2s akan gets excited into 2p, empty 2p, one of the empty 2p orbitals. Okay, this process guys, itu kita katakan apa yang beryllium ni buat, beryllium akan buat promotion of electrons. Promotion means electrons tu are promoted. Promoted means dia naik level lah, dia naik daripada lower energy kepada higher energy orbital. Meaning that daripada 2s, one electron tu dia dah pindahkan ataupun dia dah excite to 2p. Dan bila berlaku macam ni guys, kalau you guys tengok kan, apa jadi sekarang ni? See? Nampak tak? Dalam 2s
ada one unpaired electron kan, and then dalam 2p juga ada one unpaired electron. Nampak tak sekarang ni? Laluan itu ke arah nak membentuk dua sigma itu semakin jelas, nampak tak? Cuma sekarang ni guys, walaupun kita tengok kan, selepas berlakunya promotion of electrons ini, kita dapati dah ada two unpaired electrons ini, but the problem here is these two unpaired electrons berada di dalam different orbitals. One unpaired electron dalam 2s, another unpaired electron dalam 2p. Betul, beryllium boleh je kalau dia nak buat sigma bond, but akan ada problem selepas itu. Apa? Ikatan yang wujud itu akan jadi tak stable. Ataupun the whole structure of the molecule lagi tak stable. Sebab apa? Sebab 2s has different energy. 2p has different energy. Maksudnya kalau dia membentuk sigma bond nanti, kedua-dua sigma bond itu dia punya tenaga dia tak sama guys. That's why dia punya structure akan jadi tak stable. So sekarang ni macam mana caranya untuk nak go for this stability? So itulah guys datangnya peranan ataupun the purpose of central atom buat hybridization. Okay, dia nak buat hybridization. Sebab apa? Sebab bila selepas dia dah buat hybridization, okay, kalau kita tengok balik definition of hybridization apa? Mixing of two or more. Kan? Mixing of two or more atomic orbitals to generate a new set of equivalent hybrid orbitals. Nampak tak istilah dia? Equivalent hybrid orbitals. Apa maksud equivalent? Equivalent means kesemua hybrid orbital yang terhasil itu akan mempunyai tenaga yang sama. Okey, kita tengok contoh beryllium ni kan. Sekarang semua tengok contoh beryllium ni. Nampak? Selepas dia dah promote elektron ni guys, kan dia ada dua unpaired elektron kan. Tapi dua-dua unpaired elektron ni berada dalam different orbitals. Jadi apa yang beryllium akan buat seterusnya? So these two orbitals ni, one daripada 2s and this one orbital from 2p, dia akan buat sp hybridization. Okay, kenapa dia buat sp hybridization? Kan sudah terangkan dalam lesson yang lepas, dalam yang sebelum ni kan. Cara untuk kita nak determine type of hybridization adalah through number of electron pairs around central atom. If we look at the Lewis structure of beryllium chloride guys, nampak tak dia ada berapa electron pairs? 1, 2. So nampak? So bila dia ada 2 electron pairs means bila buat hybrid, dia akan berlaku sp hybridization. Kalau 3, sp2. Kalau 4, sp3. 5, sp3d. Kalau kita ada 6 electron pairs around central atom, so dia akan buat sp3d2 guys. So in this case, since ada dua saja electron pairs around central atom beryllium, so that's why dia akan buat sp hybridization. And macam mana nak buat sp hybridization ini? Dia akan mix apa? Dia akan mix one orbital from 2s dengan one orbital from 2p. Di mana dua-dua ini yang ada two unpaired electrons tadi. So in this case guys, so these two orbitals dia akan mix. Dia akan mix, campur, and then apa yang hasilnya adalah kita akan dapat, bukan kita lah, beryllium ni akan dapat, nampak tak guys? Dia akan dapat two equivalent sp orbitals. Okay, guys, sekarang saya nak you guys fokus dekat kotak yang bawah sekali tu. Nampak tak macam mana cara these two boxes are drawn? Dilukis rapat kan? Apa maksud dia? Maksud dia, kedua-dua sp orbitals ini guys, mempunyai tenaga yang sama. Nampak tak? Sebelum ni, 2s tenaga dia rendah, 2p tenaga dia tinggi kan? Tetapi selepas berlakunya proses of mixing, membentuk hybrid ini, maka kedua-dua sp orbitals yang terhasil mempunyai equivalent energy. Tenaga yang sama. Okey, dan ada berapa orbital? sp ni ada 2. Kenapa 2? Kan dia mix 2 orbital. Sebab tu kita akan dapat 2 sp orbital. Nampak? Ini satu sp orbital, 1. Ini the second sp orbital. So ada 2 lah. Okay. And then what happened to the remaining 2p ni yang tak terlibat dalam hybrid ni? Ini pun you guys kena tunjukkan juga tau. Ini kita akan tuliskan sebagai empty 2p orbitals. Maksudnya 2p orbital masih lagi ada. Mungkin 2py ataupun 2pz masih lagi ada. Tetapi these two orbitals are empty, kosong. Tidak ada apa-apa electrons lah. Okay guys, jadi inilah dia. Dikatakan macam mana berlakunya sp hybridization. Okay,
So kita put aside dulu beryllium. Okay, seterusnya kita tengok pula untuk klorin. Okay, ingat guys, bila kita nak cerita pasal orbital overlapping diagram ni, kita bukan setakat fokus pada central atom sahaja, kita juga kena tengok pada surrounding atoms guys. Dalam kes ini, kita tahu beryllium akan buat sigma bond dengan klorin. So maksudnya, klorin atom ni juga guys, dia juga perlu ada satu unpaired elektron. Dia kena ada one unpaired electron untuk dia nak overlap dengan sp orbital of beryllium. So now let's look at chlorine. Adakah chlorine ini ada atau tak ada? Kan one unpaired electron. Okay. Right. Tapi sebelum tu, sebelum saya pergi pada chlorine ni guys, suka juga saya nak ulang balik sekali lagi lah yang dikatakan kenapa perlunya hybrid ini. Kan kenapa perlu central atom buat hybridization. Okay, dalam kes sp hybridization yang berlaku pada beryllium ni guys kan. Kalau kita tengok kan, asalnya dalam keadaan ground state, okay, beryllium atom dia ada 2 electrons di dalam 2s dan dia ada 0 electrons di dalam 2p. Kan? So, kalau tengok dekat sini, of course beryllium tak boleh nak buat 2 sigma bond kan. Lepas tu apa dia akan buat? Dia akan buat promotion of electrons. Selepas dia buat promotion of electrons, apa berlaku? Lepas tu baru dia buat sp hybridization. Okay, so kalau guys tengok kat sini nampak, 2s tenaga dia rendah, 2p tenaga dia tinggi kan. Okay, so apa berlaku? Selepas berlakunya hybridization, cuba you guys tengok apa jadi pada kedua-dua sp orbitals itu. Nampak tak? Yang pertama, tenaga dia sama kan? Kedua-dua sp orbital itu mempunyai equivalent energy. Dan second guys, cuba juga tengok kedudukan dia. Nampak tak? sp orbital yang terhasil ni, dia punya tenaga lebih rendah daripada 2p, tetapi lebih tinggi daripada 2s. Maksudnya guys, dia punya tenaga tu, dia akan somewhere in between the two orbitals. Dalam kes ni, sp dia antara 2s dengan 2p. Itu dia punya energy dia. Dia tak boleh lebih daripada 2p. Ataupun dia tak boleh below than 2s. So dia akan somewhere in between. Okay, so ini saya tunjukkan supaya you guys akan lebih jelas dan nampak yang dikatakan kenapa perlunya dia buat hybrid ini. Alright, so kita kembali semula kepada chlorine. Okay, so ini tadi beryllium kan. Kalau kita lupa nak tunjukkan tadi, dia punya drawing dia. Okay guys, so kita tahu sekarang ni, kalau kita tengok tentang sp orbitals, okay, sp orbital dia akan ada 2 lobes. Okay, dia akan ada 2 lobes. Dan setiap lobe ini guys, you guys kena labelkan sp. Okay guys, dalam lesson yang lepas saya dah bagi tahu kan, walaupun you guys nampak bentuk sp orbitals ini macam p orbital kan, macam p orbital, tapi dia bukan tak sama tau guys. Kalau p orbital, okay, nampak kalau saya lukis p orbital, betul, bentuknya dumbbell. Tapi p orbital kita labelkan one side, either one lah. Sebab apa? The whole of this adalah p orbital. It is counted as one orbital. Tapi untuk sp orbital ini guys, ini adalah satu sp orbital, ini adalah satu sp orbital. Maksudnya when we say sp orbitals consist of 2 orbitals. Ada 2. Nampak tak ni? 1, 2. Inilah dia. 1, 2. Dan saya pun dah bagi tahu kan sebenarnya sp orbital ni kalau secara individual bentuk dia macam ni tau. Bentuk dia macam ni. Ini sp. Ini another sp. Dia satu lobe yang besar, satu lobe tu kecil je. Sekali tengok macam drumstick ayam tu kan, ayam goreng tu. Okay. Okay guys, so nampak ini sp orbitals. Tetapi kita tahu kedua-dua sp orbitals ini berada pada same nucleus. That's why bila bercantum pada same nucleus, itu yang kita akan dapat 2 lobe besar macam ni. Tapi you guys kena clear lah sebab di sini ada 2 orbital sebenarnya tau. Dan dia bukan satu, dia adalah 2. Dan satu lagi guys, kalau kita tengok kan, kalau guys tengok, sekarang kita tahu kan, dalam this sp orbital ada elektron. 1 elektron. Dalam this sp orbital pun ada elektron. So bila kedua-dua orbitals ini occupied by electrons, maksudnya apa? Antara kedua-dua sp orbitals ini akan ada repulsions. Kan akan ada repulsion, akan ada penolakan because of the negatively charged tu kan, antara elektron dengan elektron dia akan menolak.
Okay, so sekarang ni guys, sekiranya kalau sp orbitals ni ada dua saja orbital, so apakah cara untuk nak minimizekan repulsion? That's why guys, kalau kita tengok untuk sp orbitals, jarak antara kedua-dua orbitals ini adalah 180 degrees apart. Looks familiar, right? Kan, nampak macam pernah aku tengok je ini kan, di mana je? Ya guys, sama macam apa? Sama macam yang kita dah predict dalam VSEPR. Kan dalam VSEPR, kalau ada 2 electron pairs, bentuk dia linear kan? Bentuk dia linear kan? So sama juga dengan dekat sini. Nampak dalam valence bond theory, nampak bila kita ada sp orbitals, ada dua saja orbitals, hybrid orbitals. So jarak antara dua hybrid orbitals ini, jarak adalah 180 darjah juga guys. Maksudnya apa? Sama seperti what was predicted by VSEPR. Okay, dan saya pun dah beritahu sebelum ni kan guys, ingat VSEPR teori adalah teori yang berbeza, VB teori yang berbeza, tetapi the outcomes, hasil dia adalah sama. Nampak itu yang menariknya dua teori ni guys, walaupun dia dua teori yang totally different, tetapi outcome dia adalah sama, di mana kedua-dua akan predict molecular shape yang sama. Kalau VSEPR kata linear, VB pun kata linear. Kalau trigonal planar, VB pun trigonal planar. Okay? Right. So ni guys ingat, bila you guys lukis orbitals ni, especially hybrid orbitals nak menunjukkan overlap ni kan guys, saya sarankanlah, saya nasihatkan, saya galakkan, okay, lukis besar lah sikit. Sebab kadang-kadang ada student, dia lukis kecil sangat. Lepas tu bila kecil sangat, lepas tu dia mula komplain, susah lah nak label, tak boleh lah. Yang pergi lukis kecil tu kenapa? Kan lukislah besar sikit guys. Kan? Tak apa, you guys nak lukis sebesar-besar size A4 itu pun, it's up to you. Sebab dalam exam nanti, tak apa, kertas you guys boleh minta. Kan? Angkat tangan minta kertas kalau tak cukup. Supaya bila pemeriksa tengok you punya drawing tu, nampak jelas lah. Okay? Dan pastikan completely label guys. Okay, completely labels. Okay, so ini untuk beryllium So kita letak tepi dulu, kita kembali semula kepada the surrounding atom kita, chlorine. Okay, so sekarang kita tahu kan, chlorine, kalau kita tengok dia punya valence electrons in chlorine. So chlorine guys, apa dia punya valence electron? 7 kan? Sebab chlorine adalah halogen. Halogen ada 7 valence electrons. And since chlorine berada di dalam third period, okay, third period, so that's why dia punya valence electron pada ground state adalah 3s2 3p5. Okay. Guys, saya nak ingatkan dekat sini saya takut ada yang masih lagi tak nampak benda ni. Guys, ingat, hybridization yang you guys belajar ni hanya berlaku pada central atom sahaja. That is your syllabus. Syllabus yang you guys belajar ni sekarang ni, hybridization hanya untuk central atom sahaja. Surrounding atom tidak perlu hybrid. Tidak akan undergo hybridization. Jadi dalam case chlorine ni guys, you guys tak perlu nak fikir apakah jenis hybrid ni. Chlorine ni tak perlu sebab chlorine adalah surrounding atom. Okay? So ingat guys untuk central atom sahaja. Itu yang you guys kena fikir apa jenis hybrid dia. Tapi since chlorine adalah surrounding atom, no need guys. Okay, no need, tak perlu. Okay, dan kalau kita tengok kan, chlorine akan buat apa? Akan buat satu sigma bond dengan beryllium. Maksudnya, according to valence bond theory, untuk chlorine nak buat sigma bond dengan beryllium, chlorine juga perlu ada satu unpaired elektron. Betul tak? Untuk dia nak overlap dengan sp orbitals of beryllium. So sekarang cuba kita tengok guys, pada ground state, chlorine ada tak one unpaired electron? See, dia ada 3s2, ni 3p5. Nampak 3p5, see here ada satu unpaired elektron. Maksudnya guys, inilah dia elektron yang akan overlap dengan sp orbital of beryllium. Untuk membentuk apa? Untuk membentuk sigma bond. Dan kita tahu, this one unpaired electron berada di dalam orbital apa guys? Dalam orbital 3p. 3p. And 3p bentuk dia apa? Inilah dia. Tuan-tuan dan puan-puan,
bentuk orbital 3p. Bentuk dumbbell. Guys, cuba you guys perhatikan dekat situ. Nampak? Apa yang perlu ada? Lepas you lukis dumbbell, label. Okey, jangan lupa label 3p. Okey, dan kalau tengok dekat sini kan, dalam 3p ni ada one unpaired electron, and this one unpaired electron, so inilah yang akan overlap secara end to end dengan another one unpaired electron of sp orbital of beryllium untuk membentuk sigma bond. Okay guys Alright, seterusnya sekarang kita nak tengok macam mana kita nak tunjukkan this orbital overlapping. Okay, so kita tahu sekarang ni bentuk dia kalau dalam VSEPR adalah linear kan. So maksudnya kita akan predict apa yang berlaku dalam ni pun juga akan linear. Okay, yang pertama you guys lukis dulu. Okay, lukiskan dahulu sp orbitals of beryllium. Okay, apa kena ada guys? Yang pertama jangan lupa label ni Ni, siapa punya orbitals ni? Beryllium yang punya. So labelkan beryllium. You tak nak label dekat tengah-tengah, label dekat atas ke bawah ke tak ada masalah. Yang penting kena ada label. Kan, jangan biar dia tanpa label. Kan tak tahu ni siapa punya sp orbitals ni kan? Kena label guys. Okay, and then what else? Kita tahu ini adalah sp orbital. Kan, sebab sp orbitals consist of two hybrid orbitals kan? Ada dua. Okay, and then kita tahu these two sp orbitals akan overlap dengan 3p of chlorine. Nampak tak macam ni? Okay, dan sama juga jangan lupa label pada chlorine itu. Dan jangan lupa labelkan the 3p orbitals. Okay, dan inilah guys, nampak? Elektron yang dikongsi. Yang di overlap tu kan? So bila dia overlap itu sebenarnya dia berkongsi elektron lah sebenarnya. Okay, dan hasil perkongsian elektron ni guys, dia akan form apa? So inilah dia akan form sigma bond. So don't forget to label sigma bonds itu. The two sigma bonds guys. So selepas ni, seterusnya, apa kita akan buat guys? You guys kena buat sedikit explanation lah. So here apa yang kita nak explain? Yang pertama, you guys ceritakan macam mana terbentuknya the two sigma bonds itu. Okay, sekarang kita tahu each of these two beryllium chloride bond formed by apa? Overlapping of one sp hybrid orbital of beryllium atom dengan apa guys? Dengan one 3p orbital of chlorine atom. Simple je, juga terus sikit je. Jangan just lukis saja, kena ada sedikit explanation untuk you guys nak describe macam mana terbentuknya sigma bonds antara beryllium dengan chlorine itu. Okay guys, alright, ini yang pertama. Okay, seterusnya guys. Sekarang kita tahu kan, ni these two equivalent sp hybrid orbitals ini kan kita bincang tadi, jarak dia adalah 180 degrees apart. Kan, antara dua sp orbitals itu. Dan kalau kita cuba relate dengan VSEPR kata apa? Kalau ada two electron pairs ataupun two electron groups around central atom, apakah bentuk dia? Linear kan? So dalam kes ini guys, pun sama juga kita akan dapati arrangement, electron pairs arrangement adalah linear dan juga molecular shape juga adalah linear. See? What was predicted dalam VSEPR theory berkenaan dengan beryllium chloride, shape dia adalah linear. True valence bond theory juga kita akan dapati molecular shape juga adalah linear. So dia mesti sama guys. Dia tak boleh VSEPR predict lain, valence bond theory predict lain. No. Hasilnya akan sama dua-dua itu. Cuma cara dia explanation dia berbezalah, di mana VSEPR dia lebih kepada repulsion of electrons kan daripada Lewis structure itu. Tetapi kalau untuk valence bond theory dia lebih kepada overlapping of orbitals dan juga ada berkait dengan hybrid orbitals. Okay? Alright. So ini contoh yang pertama guys untuk SP. Now let's move on to your tutorial question. Okay, tutorial 4.3. Question number 3. Sila buka soalan ni kejap guys. Okay, so kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita ada 7 species given to you here. Okay, let's read the question together guys.
Describe the type of hybridization. Saya cuba breakdown soalan ni parts by parts. Nampak? Bahagian yang pertama dia kata apa? Describe the type of hybridization. Okay guys, bila soalan kata describe the type of hybridization, it is not enough setakat you just nyatakan SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D tu. Tak cukup dengan itu guys. Bila soalan melibatkan describe ni, you guys kena explain kenapa dia SP, kenapa dia SP2, kenapa SP3. Dia bukan state guys. Kalau state the type of hybridization, yes, nyatakan saja. Tapi kalau describe, you guys kena tunjukkan macam mana central atom itu boleh berlaku SP, SP2, SP3 kan contohnya. Okay? Itu bahagian yang pertama soalan ini. And then yang kedua diminta show the orbital overlapping diagram. Ini actually lebih kurang sama macam apa yang kita bincang untuk contoh pertama tadilah. Okay guys, okay, saya akan cuba, insyaAllah saya akan cuba guide you all lah macam mana kita nak solve this problem. Okay, so kita akan mulakan dengan the first compound dulu guys. Saya nak start dengan ini. Beryllium hydride. Okay, beryllium hydride, BeH2. Okay guys. Right, so macam biasalah, first thing first. Apa kita akan buat? Kita kena draw the Lewis structure. So kalau you guys draw the Lewis structure of beryllium hydride, so inilah dia guys. Okay, Lewis structure of beryllium hydride. Okay, cuba kita tengok Lewis structure ni guys. So beryllium hydride ada berapa electron pairs around central atom? 1, 2 kan? There are 2 electron pairs. So kalau 2 electron pairs, kalau ikut pada Vesper teori, kita akan dapat shape apa? Linear. Kan? We should get a linear shape molecule. Maksudnya beryllium hydride is a linear shape molecule. Cuma sekarang kita nak tengok, adakah daripada valence bond teori ni juga kita akan dapat linear juga. Okay. Now, apa kita akan buat seterusnya guys? Kita tengok daripada Lewis structure beryllium hydride ni guys, cuba kita tengok, beryllium form berapa sigma? Can someone please tell me how many sigma bonds formed by beryllium? 2. Nice. 2 kan? 2. Simple je 2 kan? Kita ada 1, 1, 2. Nampak tak? Ada 2 sigma bonds formed by beryllium. So meaning that untuk beryllium nak buat 2 sigma bonds ni, apa yang beryllium kena buat? Beryllium akan overlapkan dia punya 2 orbitals, okay, 2 orbitals dia yang mempunyai 1 unpaired electron each. Kan? Untuk dia nak buat sigma bond. So ataupun kita boleh katakan beryllium must provide 2 unpaired electrons. Beryllium kena ada 2 unpaired electrons. Cuma sekarang ni pada ground state, does beryllium really has these 2 unpaired electrons? Itu kita kena tengok dulu guys. Jadi sekarang ni apa kita akan buat seterusnya? Macam tadilah. Kan? Jadi kalau itu sebelum kita pergi pada unpaired electrons itu, macam biasalah, kita akan kira dulu berapa electron pairs around central atom. Okay, so kalau tengok dekat sini, bonding pairs berapa? Ada 2 bonding pairs, 0 lone pairs kan? So kalau 2 bonding pairs, 0 lone pairs, total 2. Okay, 2 kan? So kalau 2, apakah electron pairs arrangement dia? Kalau according to Vesper guys, tadi kita dah bincang tadi, kita akan dapat linear. Kan? Dia punya arrangement adalah linear arrangement. Okay, and then type of hybrid. Guys, ada 2 electron pairs around central atom. So apa type of hybrid? SP. Yes, good. SP. Jadi type of hybrid adalah SP. Jadi ini kita punya panduan guys. Sekarang kita tahu beryllium dia akan berlaku SP hybridization. Okay, SP hybridization. Cuma right now kalau kita tengok pada ground state valence electrons untuk beryllium, pada ground state beryllium, betul, beryllium ada 2 electrons, 2 valence electrons, but the problem here is these 2 valence electrons are not unpaired electrons. Sedangkan untuk beryllium nak form 2 sigma bonds, beryllium must provide 2 unpaired electrons. Baru dia boleh buat 2 overlappings.
untuk bentuk 2 sigma bond kan. Jadi apa yang berlaku seterusnya, this beryllium atom ni guys, dia akan promote one of its electron dalam 2s tu, valence electron dalam 2s tu, dia akan promote masuk ke dalam empty, one of the empty 2p orbitals. Okey, maksudnya lone pair tadi yang sepasang tu dia kena split. Dia kena pisahkan yang sepasang itu, dia kena jadikan 2 elektron yang tidak berpasangan. Dia kena break up kedua-dua pair elektron tadi. Okey, and then yang kita ini sama seperti yang kita bincang tadi lah kan. Sekarang kalau kita tengok dah ada 2 unpaired electrons tu, tetapi these 2 unpaired electrons berada di dalam different orbitals. Tenaga tak sama kan? Tenaga tak sama nanti masalah nanti, dia jadi tak stable. So apa yang dia akan buat seterusnya, so this beryllium atom ini guys, so dia akan undergo, apakah type of hybrid tadi? sp hybridization. So dia akan buat sp hybridization, so hasilnya adalah beryllium akan dapat 2 hybridized sp orbitals ataupun 2 sp orbitals, 2 hybrid sp orbitals. Okey, dan dia akan ada 2 empty lah, 2 empty 2p orbitals. Okay, so ini apa yang berlaku pada beryllium. Alright, ini sebenarnya samalah seperti mana kita buat untuk contoh pertama tadi kan. Okay guys, seterusnya kita buat pula untuk hydrogen. Okay, hydrogen. Ini simple je lah. Hydrogen kita tahu daripada ground state ada berapa valence electrons? 1 valence electrons. 1 valence electron. And this 1 valence electron berada di dalam orbital 1s. Okay, dia ada 1 unpaired dekat sini. So meaning that guys, this sp orbital ini akan overlap dengan 1s orbital of hydrogen. So yang ni pun sama. Ini dia akan overlap dengan another 1s orbital of another hydrogen. Tahu dia punya arrangement adalah linear. So kalau linear, so seperti mana yang kita pernah bincang sebelum ni dalam topik 4.2, saya dah ajar you all kan. Satu cara nak menjadikan drawing kita nampak kemas, cantik, menarik. Cantik tu tidaklah, tetapi kemas lah, lebih kepada kemas. Kita buat dia punya rangka. So sekarang itu linear, kan linear lah, garis lurus kan. Jadi apa you guys buat? Guys nampak tak dekat skrin? Sangat halus garisan ni. Okay, so sekarang kita nak lukiskan. Kita akan start dulu dengan central atom. Central atom yang hybrid orbitals tadi. So hybrid orbital kita apa? Bukan saya punya kan, siapa punya? Beryllium yang punya. So beryllium yang punya, pastikan labelkan beryllium. Okay. Sebab kalau dalam benda-benda ni guys, you guys nampak benda macam alasa ni, remeh macam ni pun nak ambil. Okay, pastikan completely label. Okay, dan kita tahu ini orbital apa? Ini adalah orbital sp, sp. Dan kita tahu ini ada 1 elektron, ini pun ada 1 elektron. Okay, so ini hybrid orbitals of beryllium tadi. Ada 2 sp. Okay, and then kita tahu dia akan overlap dengan apa guys? Dia akan overlap dengan 1s of hydrogen. 1s bentuk apa? Guys, 1s bentuk dia apa? 1s. Circle. Kita kan dah lupa 1s. Bukan circle, spherical. Spherical sfera. Sfera sebab dia actually 3 dimensional Okay. So spherical bentuk sfera, sphere. So you guys buatlah. 1, 2. Okay, kita tahu ini 1s. Ini pun siapa punya ni? Hydrogen yang punya, labelkan. 1s, hydrogen punya, labelkan hydrogen. Okay, dan kita tahu hydrogen ada 1 elektron dan dia akan overlap kat sini kan. Maksudnya dia akan share. So bila share kat sini ataupun dia overlap ni, so inilah terbentuknya sigma bond. Jadi sekarang kita tahu, okay, dalam beryllium hydride ini guys, each of this beryllium hydride bond macam mana terbentuk? Through overlapping of 1 sp hybrid of beryllium atom dengan 1s orbital of hydrogen atom. So itulah macam mana terbentuknya ikatan di dalam beryllium hydride. Okay, and then seterusnya apa kita akan buat guys? Jangan lupalah sebab kita nak tunjukkan dia punya molecular shape kan. So nak tunjukkan molecular shape ni wajib untuk kita tunjukkan bond angle. So since kita tahu sp orbitals
dia punya orbital ada 2 saja dan arrangement dia adalah linear. So meaning that jarak antara kedua-dua ini adalah 180 darjah. Okay, so the two equivalent SP hybrid orbitals that lie 180 degrees apart. Why? Because there are 2 electron pairs. Ini apa yang predict daripada VSEPR teori kan? Okay, and finally guys, apa shape dia? So kita akan dapati the shape of beryllium hydride ini adalah linear shape. Okay, linear shape molecule. Sama lah kan kalau kita tengok dalam VSEPR, kalau kita lukis VSEPR daripada VSEPR teori pun kita akan dapat macam ni kan, 180 darjah. Ini pun linear shape juga. Okay guys, so ini dia contoh untuk beryllium hydride. Okay, so I think we are done with SP. Seterusnya guys, kita move on to the second type of hybridization. And now let's look at SP2 hybridization. Okay, SP dah sudah SP2 pula. Alright, so here sekali lagi saya nak gunakan ni, saya rasa molekul yang paling popular lah kan. Saya rasa dah sangat banyak kali kita gunakan contoh ni boron trifluoride guys. Okay, ini dia boleh dapat apa ni, anugerah molekul popular ni kan, BF3. Okay, right, boron trifluoride. Okay, macam biasa kita draw Lewis structure. Inilah dia lah Lewis structure bagi boron trifluoride. Kita tahu dia akan ada 1, 2, 3 electron pairs, okay, around central atom. Okay, dan dia akan ada 1, 2, 3 sigma. So dia buat 3 sigma bonds guys. So kalau 3 sigma bonds, meaning that boron must provide 3 unpaired electrons. Yes, dia kena sediakan 3 elektron yang tidak berpasangan supaya dia boleh buat 3 overlappings. Okay, so sekarang kita nak tengoklah ada ke tak ada kan 3 unpaired electrons ni. Right. Jadi macam biasalah so bila kita ni tunjukkan dia punya valence electrons in boron, kita start dulu dengan pada ground state. Ground state means sebelum dia gets excited dalam keadaan asas Okay. So kita tahu sekarang ni boron dia punya valence electron configuration at ground state adalah 2s2 2p1. Guys, 2s2 2p1. So betul ada 3 valence electrons. Cuma the problem here is these 3 valence electrons ini consist of 1 lone pair, 1 pair dan 1 unpaired electron. Nampak tak? Sedangkan untuk boron nak membentuk 3 sigma bonds, dia kena ada 3 unpaired electrons. So kalau boron ini, katakanlah guys, katakanlah boron degil. Boron ini degil sebab boron ni kan dia geng bebal kan. Okay, katakanlah dia degil, dia tak nak sediakan 3 unpaired electrons, dia nak kekal macam ni. So kalau boron kekal macam ni guys, dia boleh buat berapa sigma? Berapa sigma dia boleh buat? Berapa sigma? Kalau 1 unpaired electron saja guys. 1. Dia boleh buat 1 saja. Kalau 1 dia akan jadi BF. Bukan BFFF. Best friend forever. 1F dia apa? Okay, dia akan buat BF. Dia tak akan buat BF3. Sedangkan BF tak satu structure yang tak stable. Dia nak stable dia kena form BF3. So untuk dia nak form BF3, boron nak tak nak dia kena ada 3 unpaired electrons. Setakat 1 ni tak cukup. 1 ni boleh buat 1 sigma je. So macam mana caranya? Macam mana cara dia guys? Nampak tak apa ada dekat sini? Ada orbital 2p yang masih kosong kan? So apa yang boron ni akan buat? Sekiranya kalau dia nak membentuk BF3 ni guys, untuk dia nak sediakan 3 sigma bonds kan? So dia akan promote 1 elektron daripada 2s ni, ataupun yang apa ni this paired elektron ini dia kena split up, dia kena pisahkan. Dia akan promote masuk dalam one of this empty 2p ni. Okay, maksudnya berlaku apa? Dia akan buat promotion of electrons. Okay? Sekarang dah mula nampak laluan itu kan? Dah ada 3 unpaired electrons, cuma the problem here is ketiga-tiga unpaired electrons ini berada dalam
different orbitals. Okay, different orbitals. So bila different orbitals, tenaga nanti tak sama. So nak equalizekan the energy, so apa dia akan buat? Okay, kalau kita tengok dekat sini kan, boron, guys, boron ada berapa electron pairs? 1, 2, 3. Kan kita dah bincang sebelum ni, kalau ada 3 electron pairs around central atom, apa type of hybrid? sp2. So in this case guys, boron akan undergoes sp2 hybridization. Maksudnya dia akan buat apa? Dia akan mix satu orbital S, dia akan mix dengan 2 daripada orbital P, so dia akan campur 3 ni, campur dalam kata ada dalam bekas dia masuk macam gaul rojak tu kan, campur maka masuklah oven, semua keluar, dapatlah 3 hybrid orbitals. Dan apa nama hybrid orbitals ini? Namanya adalah sp2 orbitals. Nampak tak? So dia akan dapat 3 sp3 equivalent sp2 orbitals. See guys, itulah dikatakan sp2 hybridization. Kalau sp2 je, tapi kalau sp2 dia akan ada 3 hybrid orbitals. Dan dalam kes ini dia akan ada satu MP 2p orbital yang tidak terlibat dalam hybridization. Okay, clear everyone Okay, right, seterusnya. Ini cerita boron Okay. And then kalau kita tengok pula in terms of the energy tadi kan, kita tahulah tengok nampak. Kalau dalam keadaan pada ground state, nampak tak 2s dengan 2p berbeza tenaga kan? Tetapi selepas dia lakukan sp2 hybridization, ketiga-tiga sp2 hybrid orbitals ini guys mempunyai tenaga yang sama, dan sekali lagi nampak dia punya energy dia lebih rendah daripada 2p tetapi lebih tinggi daripada 2s. Dia mesti somewhere in between antara 2p dengan 2s. Alright. Okay, seterusnya. Guys, so inilah dia. Kita nak lukis Okay, so untuk beryllium, bukan beryllium ni, boron. Beryllium pula. Okay. Boron punya ni, beryllium pula dapat nama kan. Okay, boron bukan beryllium. Saya nak padam ni. Alright guys. Okay, so kita tahu sekarang ni boron sp2. So kalau sp2 ada 3 orbitals kan. Kalau 3 orbitals guys, dia punya arrangement yang paling minimum repulsion adalah pada kedudukan trigonal planar. Okay, trigonal planar. Sebab tu kalau kita tengok, ketiga-tiga sp2 hybrid orbitals ni guys, nampak tak jarak di antara satu sama lain berapa ni? 120 darjah. Okay, 120 degrees apart. Why? Because if there are 3 hybrid orbitals like this, the minimum repulsion adalah 120 darjah dia punya angle dia ataupun dia punya arrangement dia. So that's why untuk sp2 orbitals, the arrangement adalah trigonal planar. Okay, ingat lagi kan trigonal planar kan? Okay, right. So inilah dia kalau kita lukis. You guys boleh lukis macam ni lah. Ini daripada pandangan atas lah. Kalau kita tengok daripada top view, kita akan nampak macam ni. Ataupun kalau you guys tak nak buat top view macam ni, katakanlah you nak tunjukkan daripada pandangan sisi kan. So you guys juga boleh lukis macam ni. 1, 2, 3 like this guys. Ini sp2, nampak? So ini daripada top view ataupun kita sebagai aerial view lah. Okay, ini daripada pandangan sisi. Kita akan tengok macam ni lah, kita punya mata kan. Ini kita tengok daripada atas. Kita akan lukis macam ni. So it's up to you guys. You guys nak draw like this pun betul. You guys nak draw like this pun betul. Okay, tapi pastikan bentuk dia itu, arrangement dia itu mesti trigonal planar guys. Okay, so ini untuk sp2 hybrid orbitals. sp2 hybrid orbitals. Right, and then kita akan buat untuk fluorine. So fluorine kita tahu pada ground state 2s2, 2p5 dia punya valence electron. Dan sekali lagi, fluorine ada 1 unpaired electron. And this 1 unpaired electron berada di dalam orbital 2p. So inilah yang akan overlap dengan apa? Yang akan overlap secara end to end dengan sp2 orbitals of boron tadi. Okay, now kita nak tunjukkan macam mana nak lukis. Right. So sekarang kita ada beryllium. Kenapa beryllium lagi ni? Sorry guys. Terbawa-bawa dengan beryllium. Okay, so boron bukan beryllium. Okay, so kita tadi boron.
sp2 kan, dia ada 3, juga saya labelkan ketiga-tiga jangan lupa, dan setiap satu ni ada 1 electron each. So itu yang akan overlap dengan si 2p of fluorine, overlap dengan another 2p of fluorine, dan juga yang ketiga pun dia akan overlap dengan 2p of fluorine. So therefore dia akan buat berapa sigma? 1, 2, 3 sigma bonds guys. Nampak dia akan buat 3 sigma bonds. Dan kalau kita tengok dekat sini, apa yang berlaku adalah each of the boron fluorine bond formed by overlapping of 1 sp2 hybrid orbitals of boron dengan 1 2p orbital of fluorine atom. So akan ada 3 overlappings lah untuk membentuk 3 sigma bonds. Okay. And then kalau kita tengok jarak dia punya jarak antara setiap daripada satu hybrid orbital ke satu hybrid orbital ini jaraklah 120 darjah ataupun 120 degrees apart. Why? Because there are 3 electron pairs around central atom. Seperti mana yang predicted by Vesper, kan Vesper kata 120 apa? 120 trigonal planar kan? Sama juga untuk dalam kes ini kita akan dapati untuk beryllium, beryllium lagi. Okey, boron. Saya pun dah sebut beryllium dah. Okey, so untuk boron trifluoride ini guys, so kita akan dapati dia punya bond angle dia adalah 120 degrees. So that's why dia punya shape dia, arrangement juga adalah trigonal planar, shape juga adalah trigonal planar guys. Okey, so inilah contoh untuk boron trifluoride. Okey, teruskan seterusnya. Okey, seterusnya kita move on to the next compound. Kita tengok pula BH3 guys. Boron trihydride. BH3 boron trihydride. Okey, so samalah macam biasa. Kita akan draw the Lewis structure of boron trihydride. So BH3. Okey, dan kalau kita tengok dekat sini, boron trihydride, apakah electron pairs arrangement dia? Kita akan ada electron pairs arrangement ni kita akan ada 1, 2, 3 kan? 1, 2, 3. So apa guys? Masih lagi trigonal planar. Okay, and then type of hybrid 1, 2, 3 electron pairs. So type of hybrid masih lagi sp2. Okay, sp2. And then kalau kita tengok kan, ada berapa sigma ni? 1, 2, 3 sigma bonds. So 3 sigma bonds means boron should provide 3 unpaired electrons. So, seperti mana yang kita dah bincang sebelum ni kan. Boron, dia tak ada 3 unpaired electrons ni guys. Dia ada 1, 2, 3 like this. Kan? Ni. So apa dia akan buat? Dia akan promote 1 elektron daripada 2s ini. Dia akan promote masuk ke dalam 2p. So dia akan ada 1, 2, 3 unpaired electrons like this. Lepas tu dia akan buat apa? Ketiga-tiga orbitals ini, dia akan buat sp ni, dia akan buat sp2. Okay, sp2 hybridization. Okay, sp2 hybridization. So kita akan dapat sp2 orbitals. 3 sp2 orbitals. Okay, di mana setiap satu ini yang akan overlap dengan apa? Overlap dengan hydrogen, 3 hydrogen atoms. Okay, seterusnya kita buat pula untuk hydrogen. Kita tahu hydrogen pada ground state ada 1 electron, and this 1 electron berada dalam orbital 1s. Jadi inilah guys, ini yang akan overlap dengan ketiga-tiga ni lah. Maksudnya akan ada 3 lah, akan ada 3 hydrogen atom yang akan overlap dengan 3 sp2 orbitals of boron. Okay, sekarang kita nak lukis So to draw this, so ni saya tadi saya tunjukkan dalam bentuk pandangan atas. Sekarang saya cuba nak tunjukkan dalam bentuk pandangan sisi macam mana kan. Okey, kita akan buat macam ni. Kita tahu sp2 ada 3 orbitals. 1, 2, 3. Kita tahu ini adalah boron kan. Okey, ini sp2, sp2, sp2 guys. So ini ada 1 elektron, 1 elektron, 1 elektron. Okey, dia overlap dengan apa? Dia akan overlap dengan hydrogen. Kita tahu hydrogen adalah spherical 1s. So ini 1s of hydrogen. So here di overlap membentuk the first sigma bond. And then here
they overlap dengan another 1s of another hydrogen atom, so form the second sigma, and then here they overlap dengan the third hydrogen atom, 1s orbital, to form the third sigma bond. Nampak tak guys? So inilah dia yang dikatakan orbital overlapping diagram. So kalau tengok dekat sini, setiap satu BH bond ini macam mana terbentuk apabila 1sp2 hybrid of boron atom overlap dengan 1s orbital of hydrogen atom. Dan kalau tengok pula jarak antara orbitals ini adalah 120 darjah. Sebab apa? Why? Because sebab there are 1, 2, 3 electron pairs kan. Dan kesemua ini adalah bonding pairs. Semua adalah bonding pairs. Sebab itu jarak dia adalah 120 darjah antara satu sama lain. Okay. Dan kalau in terms of dia punya shape, kita akan dapati arrangement adalah trigonal planar. Dan dia punya molecular shape juga guys masih lagi trigonal planar. Okay. So inilah dia yang dikatakan orbital overlapping diagram untuk boron trihydride. Okay, BH3. Alright, so now let's move on to the next type of hybridization. Ini yang terakhir lah untuk hari ini. So nanti next lesson kita akan sambung lagi. Okay, untuk sp3 ni guys, saya nak mulakan dengan this example, methane. Ini pun actually saya dah pernah sentuh tentang methane ini dalam lesson yang lepas. Tak apa, sekali lagi saya tunjukkan Okay, methane kita tahu. Ini adalah Lewis structure ataupun molecular geometry of methane lah kalau kita berdasarkan kepada VSEPR teori kan. Alright, so kita tahu dekat sini methane central atom adalah carbon. Dan kita tahu carbon pada ground state, guys, carbon ada berapa? Valence electron 4 kan? 4. Cuma carbon ini kalau kita tengok dia punya valence electrons adalah 2s2, 2p2. Kan 2s2, 2p2. So kalau tengok pada ground state ni guys, carbon cuma ada 2 unpaired electrons. So kalau carbon cuma ada 2 unpaired electrons, so carbon cuma boleh buat 2 sigma bonds. Ataupun dua ikatan lah, ataupun 2 overlapping. Sedangkan dalam struktur methane, ada berapa sigma? 1, 2, 3, 4 sigma. So apa berlaku kat sini? Maksudnya carbon perlu sediakan 4 unpaired electrons. So macam mana carbon nak sediakan 4 unpaired electrons? So one of these lone pair ni tak diperlukan. So ini dia kena promote masuk dalam this 2p yang kosong ini. Maksudnya carbon akan buat promotion of electron. So dia akan jadi macam ni. 2s2, 2p3. And then apa berlaku seterusnya guys? Since kalau kita tengok carbon ada berapa electron pairs? 1, 2, 3, 4 kan? 4 electron pairs. So kalau 4 electron pairs around central atom, apa type of hybrid? sp3. So therefore guys, carbon akan buat sp3 hybridization. So dia akan buat apa? Dia akan mix one electron dari one orbital of 2s and dia akan mix dengan ketiga-tiga orbital of 2p. 4 lah total kan? 1 campur 3, 4. Okay, so hasil dia apa berlaku? Carbon akan dapat a set of 4 sp3 orbitals. Dan setiap satu sp3 orbitals itu ada 1 unpaired electron each untuk membentuk 4 sigma bonds. Nampak tak guys? Okay? Alright. So ini samalah benda yang kita cerita sebelum ni kan. Kalau in terms of tenaga, samalah saya cuba cepatkanlah See, nampak So bila carbon dia membentuk sp3 hybridized orbital tadi, see keempat-empat orbitals itu mempunyai tenaga yang sama guys. Okay, sini saya just skip benda ni lah. Alright, and then sama juga guys untuk hydrogen pun kita kena tunjukkan. So hydrogen 1s pada ground state dalam orbital 1s kan ada satu elektron. So ini akan overlap dengan sp3 orbitals of carbon atom tadi. So macam mana kita nak tunjukkan guys? So bila you guys lukis, inilah dia hasilnya. Okay, kita akan dapat. So kita ada sp3 ada 4 Jangan lupa labelkan sp3. Dan kita tahu setiap satu sp3 itu ada 1 electron each. 1 unpaired electron each. Dan you guys tengok kalau ada 4 hybrid orbitals, ada 4 orbitals, so jarak antara setiap 4 orbitals itu dia punya jarak adalah 109.5 darjah.
di mana arrangement yang terhasil adalah tetrahedral, because itulah keadaan yang paling minimum repulsion guys. Sekiranya kalau ada 4 hybrid orbitals. So that's why arrangement dia juga adalah tetrahedral. Okay, so these 4 sp3 orbitals akan overlap dengan apa? Dia akan overlap dengan 4 1s orbitals of hydrogen atoms. Okay, so they can form 1, 2, 3, 4 sigma bonds. Okay, so bentuk molekul ni apa? Kita akan dapat bentuknya juga adalah tetrahedral. Kan sama macam predicted by Vesper. Guys, right, seterusnya. Kita tahu sekarang ni, so setiap daripada 4 ikatan CH bond itu terbentuk daripada overlapping of 1 sp3 hybrid carbon atom dengan 1 1s orbital of hydrogen atom guys. Okay. Alright, seterusnya kita pergi kepada dia punya bond angle lah. So bond angle dia, jarak ni antara keempat-empat hybrid orbitals ini, dia punya jarak dia adalah 109.5 degrees apart. Maksudnya kita akan ada shape dia apa guys? Tetrahedral. See? So, dia katakan Vesper dengan valence bond theory ni, dia akan predict bentuk yang sama guys. Alright, seterusnya kita pergi pula pada the next compound adalah ammonia. Alright, so ammonia pun kita dah pernah bincang sebelum ni kan, dia punya Lewis structure. So inilah dia Lewis structure of ammonia, ataupun kalau kita lukis molecular shape dia berdasarkan pada Vesper theory. So inilah dia guys, molecular shape of ammonia based on Vesper theory. Kita akan dapati dia punya shape adalah trigonal pyramidal. Dia ada satu lone pair dekat atas lah kan. Dan dia punya bond angle akan jadi less than 109.5 ataupun to be exact 107.3. Okay, so itulah dia punya bond angle ataupun less than 109.5 degrees. Right. So kalau tengok ammonia ni guys, samalah kalau kita tunjukkan dia punya valence electrons configuration. Nitrogen guys, central atom nitrogen ini, kita tahu nitrogen dia punya valence electron configuration 1s2, 2s2, 2p3. Okay, ni saya nak you guys pay attention sikit sebab ini dia lain sikit tau. Ammonia ni dia lain sikit daripada the previous examples that we have discussed before this. Okay. Now guys, let's look at the valence electrons configuration. Okay, kita tahu ini adalah valence electrons of nitrogen. 2s2, 2p3. Maksudnya pada ground state guys, inilah dia. Valence orbital diagram untuk nitrogen pada ground state. Kan nampak? Dia ada 2s2, 2p3. Okay, 2s2, 2p3. Now guys, kita tengok kembali kepada Lewis structure tadi. Okay, kalau kita tengok pada Lewis structure of ammonia ni guys, nampak tak dia ada apa? Dia form 3 sigma. Okay, dan dia ada satu lone pair. Nampak tak? 3 sigma bonds, 3 sigma bonds. Okay, dia ada 3 sigma bonds and then dia ada 1 lone pair. Okay, 3 sigma bonds, 1 lone pair. Okay, sekarang cuba kita tengok pada valence electron configuration of nitrogen pada ground state. Dia ada berapa unpaired electrons? 1, 2, 3. So dia buat berapa sigma? 3 sigma. Ada berapa unpaired electrons? 1, 2, 3. So dalam kes ini guys, kalau you guys tengok pula dekat 2s ada satu lone pair kan? Ni 2s kan pair, sepasang. Dalam Lewis structure pun ada satu lone pair. So dapat satu lone pair, 3 unpaired elektron. Satu lone pair, 3 sigma bonds. So maksudnya apa guys? Maksudnya dah cukup lah ni. So tak perlu nitrogen nak buat promotion electrons. Tak perlu guys. Dia tak perlu promote dia punya elektron. Bukan tak perlu sebenarnya. Dia tak boleh pun nak promote. Sebab kalau guys tengok, kalau nak promote pun dah tak boleh promote lagi sebab kalau nak promote pun guys, dia nak promote 1 elektron tu ke mana? Sebab 2p ni tak ada lagi 2p yang kosong. Untuk nak berlaku promotion, dia mesti kena ada empty orbitals. So right now 2p dah tak ada lagi empty orbital. So in this case memang tidak boleh berlaku promotion of electrons guys.
So apa yang berlaku adalah, kalau kita tengok pula, nitrogen ni kan, ada berapa elektron pairs? 1, 2, 3, 4. So 4 elektron pairs guys, ni 3 bonding pair, 1 lone pair, total ada 4. So kalau 4, apa type of hybrid? Type of hybrid adalah sp3. So kalau sp3, meaning that they can mix apa? They can mix 1 daripada 2s, 3 daripada 2p. Jadi apa yang berlaku dekat nitrogen ni guys, dia unik sikit. Dia tak melalui proses promotion, terus daripada ground state, terus dia berlaku hybridization. Dia terus hybrid. Dia terus hybrid, di mana dia akan terus hybridkan ke 4 orbital ini without undergoing promotion of electron. Sebab tak boleh pun nak promote. Tak perlu promote pun. Okay? So selepas dia dah hybrid, apa berlaku? Masih lagi sama, akan ada 4 sp3 orbitals. 4 sp3 orbitals guys. Cuma bezanya kali ni, 4 sp3 orbitals ini, 1 ada lone pair, 3 lagi ada unpaired electrons. Nampak tak? 1 diisi oleh lone pair electron, 3 lagi diisi oleh 3 unpaired electrons. But still ada 4 sp3 orbitals. Si perbezaan dengan karbon tadi dalam methane. Dalam methane, keempat-empat sp3 orbitals itu diisi oleh 4 unpaired electrons. Sebab tu dia buat 4 sigma bonds. Dalam ammonia, nitrogen kan ada 1 lone pair kan? 1 lone pair, dia buat 3 sigma. Sebab tu dalam kes kat sini kita tengok sp3 orbitals ni, dia ada 1 lone pair, dia ada 3 unpaired electrons. Di mana 3 unpaired electrons ini, itulah yang akan buat 1, 2, 3. Guys, ini. Ini akan di lone pair. Ini lone pair. So inilah dia, 1, 2, 3 ni. So inilah yang akan membentuk 3 sigma bonds yang akan overlap dengan 1s orbital of hydrogen. Okay, nampak tak? Jadi one of the sp3 hybrid occupied by lone pair electron. Mana? Inilah kalau tengok dalam Vesper kan, inilah dia yang satu ni guys. Here. Okay, nampak kalau tengok dekat diagram yang atas tu kan? Ni, here. Ada 1 lone pair kan? So inilah dia. Ni, yang dikatakan ada 1 daripada hybrid orbital sp3 ni akan diisi oleh lone pair hanya 3 saja yang akan buat overlapping untuk membentuk 3 sigma bonds. Ini pun samalah kalau tengok dari segi tenaga. Tenaga masih sama. Nampak? Keempat-empat sp3 hybrid orbitals ini akan mempunyai equal energy. Okay guys, alright. Seterusnya, ini pula untuk hydrogen. Saya cuba cepatkanlah, ini benda yang sama saja. Saya nak terus pergi kepada macam mana kalau kita nak lukis kan? Okey, sekarang kita tahu sp3 orbitals masih lagi arrangement adalah tetrahedral. Sebab tu kalau kita tengok 1, 2, 3, 4. Si arrangement dia masih lagi tetrahedral. Okey, di mana keempat-empat ni adalah sp3, 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 sp3. Cuma guys, beza dengan methane tadi, dalam ammonia ini, one of the sp3 orbital dia occupied by lone pair. Yang satu tu diisi lone pair. Yang lagi 3 tu akan buat apa? Yang lagi 3 tu ada 3 unpaired electrons kan? So yang lagi 3 itulah yang akan overlap dengan 3 1s orbitals of hydrogen, okay, to form 3 sigma bonds. Jadi in this case guys, kita dapati dalam ammonia ini, ketiga-tiga NH bonds itu, ikatan antara nitrogen ni ketiga-tiga NH bond ni, 1, 2, 3 ni, macam mana terbentuk? Apabila sp3 orbital, okay, of nitrogen atom overlap with 1s orbital of hydrogen atom. Dan ada satu daripada sp3 orbital of nitrogen tadi, dia tak overlap dengan apa-apa, tetapi this one sp3 orbital is occupied by lone pair electron guys. Okay. Nampak dia berbeza sikit dengan methane tadi. Okay. Dan kalau kita tengok pula, in terms of the bond angle, kali ni dia berbeza. Bond angle, kan sepatutnya, kalau 4 ni, should be 109.5 kan? Tetapi disebabkan oleh ada lone pair kat sini guys. Ingat lagi tak, lone pair, repulsion lebih kuat daripada bonding pair dengan bonding pair kan? So apa berlaku guys?
So this lone pair ini dia akan menolak tiga bonding pair ini lebih rapat. So bila lebih rapat, so apa berlaku adalah the bond angle akan jadi less than 109.5 degrees. Okay? Nampak tak? Sama seperti apa? Sama seperti yang kita pernah bincangkan dalam VSEPR teori kan? Nampak? Alright, seterusnya dia punya shape dia guys. Okay, arrangement masih sama, tetrahedral sebab kita ada 1, 2, 3, 4, but the molecular shape adalah trigonal pyramidal. Okay, trigonal pyramidal. So ini adalah molecular shape berdasarkan kepada D kan. Dan kalau tengok juga dalam VSEPR pun kita juga dapat trigonal pyramidal. Okay, kita pergi pada the last molecule of the day hari ini. Untuk hari ini sebelum kita tamatkan lesson ni guys last adalah water molecule. Okay, air. So air kita tahu molecular shape dia, ini pun kita dah pernah bincang sebelum ini, band shape kan. Kita ada band shape di mana dia punya bond angle berapa guys? Less than 109.5 degree, kita ada bentuk band ataupun V shape. Okay, ini adalah bentuk molekul air berdasarkan kepada VSEPR teori lah. VSEPR teori. Cuma sekarang kita nak cuba tunjukkan menggunakan valence bond teori. Right. Jadi kalau tengok dekat sini guys, air ni dia ada berapa? Dia ada 2 sigma bonds. Nampak? 1 sigma, 2 sigma. See? Ada 2 sigma bonds. So meaning that oksigen ini guys, okay, untuk nak form 2 sigma bonds, oksigen perlu ada 2 unpaired electrons. Kan? 2 unpaired electrons. Dan dalam masa yang sama juga guys, kalau kita tengok, dekat oksigen ada apa? 1, 2 lone pairs. Jadi dalam kes ini, oksigen mesti kena ada 2 lone pair, 2 unpaired electron. See, saya ulang balik, oksigen perlu ada 2 lone pair, 2 unpaired electron. So right now, cuba kita tengok dia punya valence electron in oxygen pada ground state. 2s2, 2p4. Guys, cuba juga tengok. Dia ada apa kat sini? 2 lone pair, 2 unpaired electron. Nampak? 2 lone pair, 2 unpaired electron. 2 lone pair, 2 sigma. So berlaku tak promotion of electron kat sini? Tak berlaku lah. Bukan tak berlaku tak boleh berlaku pun sebab dia nak promote ke mana? Tak boleh promote. So dalam kes ini guys, kalau kita tengok pula, type of hybrid, 1, 2, 3, 4. 4 electron pairs around central atom. Apa type of hybrid? sp3. So dia akan buat sp3. So bila sp3, apa yang berlaku lah dalam oksigen ini guys, dia akan terus hybrid. Dia akan terus hybrid, dia akan terus mix 1 from 2s, 3 from 2p ini. Di mana dia akan buat sp3 hybridization dan hasilnya oksigen akan dapat 4 sp3 orbitals. Okay, 4 sp3 hybrid orbitals, di mana out of these 4 orbitals ini guys, 2 sp3 orbitals occupied by lone pairs, another 2 occupied by 2 unpaired electrons. Di mana yang 2 inilah guys akan buat apa? 2 inilah yang akan buat 2 sigma ni. This sigma dengan this sigma bond. Yang akan overlap dengan hydrogen atoms. Dan kita tahu hydrogen atom, macam biasalah kan, dia adalah 1s pada ground state. So right now kita nak tengok macam mana dia punya drawing saya, orbital overlapping diagram. So ini tak ada apalah guys, ini juga masih lagi benda yang sama. Saya nak tunjukkan dia punya tenaga dia adalah equal. Alright, so now kita tengok macam mana nak tunjukkan orbital overlapping diagram. Okay, sekarang kita tahu electron group arrangement adalah tetrahedral sebab dia ada 4 kan, sp3. Okay, so sp3 sebelah dia kita ada 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 sp3 orbitals. So jangan lupa labelkan guys, sp3, 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 sp3. Dan kita tahu inilah oksigen yang punya. Oksigen yang punya. Dan kita tahu daripada 4 sp3 orbitals ini, 2 orbitals occupied by lone pairs. 2 lone pair dan lagi 2 apa? Lagi 2 adalah occupied by 2 unpaired electrons lah kan, di mana 2 unpaired electrons ini yang akan overlap dengan 1s orbital of H,
dan satu lagi akan juga akan overlap dengan another 1s orbital of H, di mana dia akan membentuk 2 sigma bonds guys. Okay, 2 sigma bond. And since guys dekat sini ada 2 lone pairs, so apa berlaku pada bond angle? So bond angle akan jadi less than 109.5 degrees. Okay, so kalau tengok pada shape, so bentuk apa ni? See, kita akan dapat bentuk bend ataupun V shape. Nampak? Sama tak seperti mana yang predicted by Vesper theory. Okay guys, so inilah dia yang dikatakan orbital overlapping diagram untuk water molecule. Okay, right. Jadi saya rasa itu sajalah untuk lesson kita pada hari ini guys. So in the next lesson nanti kita akan sambung lagi. Di mana dalam next lesson guys, saya akan discuss dengan you all tentang another two hybrid orbitals. Kita ada sp3d dan juga sp3d2. Jadi saya rasa itu sajalah guys untuk lesson kita pada hari ini. So insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day guys. Bye. See ya.